Kalau orang tanya saya, Allah tu kat mana kan? Apa bukti Allah tu ada kan? Saya akan cakap, sebab kita ada, so Allah tu ada. Sebab adanya kita ni membuktikan, kita nak alam semesta ni membuktikan Allah tu ada. Sebab when we look at ourselves, the complexity, walaupun kompleks tapi teratur, itu menunjukkan ada pengatur. So pengatur tu ialah cipta, which is Allah. So bila nak jawab saya tu, kalau saya akan cakap sebab kita ada, so Allah tu ada. Okey, bagus jawapan tu. Habis tu kok kita ni ada sendiri kan teori Big Bang tiba-tiba meletup, lepas tu kita jadi manusia, daripada perut lepas tu jadi orang. Macam mana tu? Adik Sakinah yang kecil ni kita tengok dia kecil. Tapi sebenarnya every Muslim born scientist. Dia kecil-kecil lahir tu, jiwa dia, fikiran dia dah pun mengkaji. Umi dia selalu sebut Allah tu ada. Allah tu kat mana? Dia tertanya-tanya sebenarnya, cuma dia mungkin malu nak tanya. Ataupun memang dia tanya mak dia. Biasanya anak-anak yang lahir pada zaman sains teknologi sekarang ni memang dia nak bukti-bukti yang saintifik. Tentu peranan adik-adik yang belajar sains ni memang cukup penting ya. Untuk buktikan secara sains juga bagaimana tepatnya Al-Quran As-Sunnah itu. Okey, balik pada kita nak rasa Allah tu cinta hati kita. Pertama sekali kita kena kenal dulu Allah tu. Kenal bukan kenal sikit-sikit, kena kenal bagi detail sungguh. Katakan ya, adik nak tulis surat kepada Abdullah. Adik pun tulis dekat sampul surat Abdullah, bagi dekat postman. Karu kepala postman, pening kepala. Abdullah mana ni ya? Okeylah, adik tulislah Abdullah, I am you. Berapa ribu orang Abdullah ada dekat I am you ya? Kenapa I am you ada berapa orang? Okey, jadi postman lagi pening ya. Ya mungkin tak lulus surat ni, tak sampai surat tu kepada orang yang adik nak tulis tu. Sebab apa? Sebab apa? Sebab tak detail. Hidup kita ni, kalau kita tak detail kenal Allah ya, kita tak kenal sungguh-sungguh Allah, biasanya amalan kita, hati kita, fikiran kita pun takkan nak sampai sangat dekat Allah. Tak ada feeling sangat dekat Allah. Sebab apa? Sebab tak kenal. Ya, tak tahu, tak rasai. Hatta ibadah kita yang setiap hari kita rukuk, kita sujud, wallahu alam sampai ke tak sampai pada Allah. Bila ibadah kita tu kita hadiahkan kepada Tuhan yang kita tak tahu secara jelas. Adik-adik yang akan muliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, salah satu jawapannya yang adik sebutkan tadi, dia buktikan melalui kejadian-kejadian alam ni. Secara teorinya ataupun secara logiknya, manusia tengok bila ada pencipta, bila ada ciptaan akan ada pencipta. Katakan ada tai kucing setopok kat sini ya. Busuk bau, semua orang bau busuk, tutup hidung ya. Biasanya logik minda kita akan terus kata, mesti tadi ada kucing masuk berak kat sini. Ataupun ada mana-mana student nakal ni pergi ambil tai kucing letak kat sini nak sabotage. Biasanya akan ada benda buat benda tu kan. Itu logiknya begitu. Maka itu salah satu jawapan yang bagus ya. Cumanya kita nak lebih kreatif lagi, nak kenal Allah tu ada, Allah tu kat mana ya. Kita nak buktikan secara logik bahawa mata kasar kita ni tak mampu nampak segala perkara. Cuba adik tengok tangan ya, apa yang kita nampak kat tangan kita? Kita nampak garis-garis kolagen. Nampak apa? Urat tak nampak lagi ya. Okey. Kalau kita ada mikroskop canggih, kita tengok tangan kita pula. Apa yang kita nampak? Dalam tu ada sel. Dalam sel ada nukleus. Dalam nukleus nampak DNA. Dalam DNA nampak atom. Ya? Sebab apa kita nampak? Sebab adanya bukan mic. Adanya mikroskop canggih tadi. Okey, akak kata kalau kita ada mikroskop canggih, kita tengok tangan berbanding kita tengok tangan dengan mata kasar, kita berbeza kan? Kan kalau mata kasar kita tengok tangan, nampak cincin, nampak garis kolagen, nampak garis-garis, nampak kuku, nampak sekadar yang luar sahaja. Tapi kalau ada bantuan mikroskop, kita tengok tangan, nampak benda yang jauh lebih kecil daripada tu, yang tak mampu ditangkap oleh mata kasar kita. Betul tak? Okey. Lepas tu kita tengok ke atas pula, nampak apa? Nampak lampu ya. Nampak cicak.
Tak ada cicak. Mana pergi cicak IMU ni? Okey, nampak apa lagi? Nampak lubang ya? Dan nampak benda-benda yang mampu nampak sahaja oleh mata kasar kita. Sekarang kita cuba cabut atap ni, buang. Nampak apa sekarang ni? Nampak langit, nampak bintang. Sekarang kalau adik ada bantuan teleskop Hubble, ya, adik tengok ke atas, nampak apa? Mula-mula, nampak galaksi. Masya Allah. Betul lah tu ya. Mula-mula kita nampak bahawa rupa-rupanya kita ni duduk di atas muka bumi, satu yang seolah-olah kapal angkasa besar yang sedang berpusing, yang mengelilingi matahari. Dan rupa-rupanya ada banyak lagi planet-planet lain yang turut mengelilingi matahari. Kita nampak, kita rupa-rupanya duduk kat dalam satu sistem suria. Ya? Kita duduk kat atas muka bumi. Muka bumi ni adalah salah satu planet kat sistem suria. Dan sistem suria itu yang berpusing tu, rupa-rupanya adalah salah satu sistem yang ada kat dalam galaksi Allah, yang mana Allah memiliki berjuta-juta-juta galaksi. Faham tak? Galaksi itu terdiri daripada jutaan bintang. Sistem suria kita ni hanyalah satu dot daripada satu galaksi Allah. Dot, dan banyak lagi yang sedang keliling-keliling orbit-orbit lain kan, kat dalam galaksi itu. Dan Allah ada berjuta-juta-juta galaksi yang lain. Masya Allah. Itu baru ciptaan ya. Kita tak mampu nak pandang dengan mata kasar kita. Kita perlukan bantuan. Bantuan teleskop Hubble, bukan bantuan mic ya. Okey, bantuan teleskop Hubble untuk nampak galaksi. Maka dekat sini kita nak nampak Allah yang maha besar, Allah yang ciptakan galaksi, Allah yang ciptakan zarah yang halus. Kita perlukan bantuan apa? Secara logiknya. Sekarang orang kata tak naklah baca Quran. Betul ke tak betul Quran tu? Ya. Tapi secara logik, saintis boleh buktikan bahawa kita nak nampak Allah yang maha besar, kita perlukan bantuan Al-Quran, bantuan Rasul yang boleh sampaikan apa yang mata hati kita tak mampu nak nampak. Ya? Mata kasar kita nak nampak objek ni pun perlukan bantuan cahaya matahari. Matahari dia pantul kepada objek, ya? Cahaya dekat objek tu pantul masuk ke dalam mata kita, maka kita melihat, nampak. Ya? Mata hati kita pun begitu. Kita perlukan bantuan. Jadi siapa kamu, ya, untuk katakan mata hati kita ni tak perlukan bantuan apa-apa, tak perlukan wahyu, tak perlukan Rasul untuk nampak pencipta. Itu logik ya. Logik yang akhirnya mereka terfikir, lah, mungkin hidup kita ni betul, perlu ada wahyu, perlu ada Rasul. Dan dikaji balik, wahyu mana yang benar ya, Rasul mana yang benar. Dan jiwa mengkaji ini, jiwa ulul albab ini boleh menyebabkan seseorang itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting orang sains ya. Jiwa mengkaji. Kelebihan tu ada pada adik-adik semua. Okey. Seterusnya Allah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui apa? Allah tak kenalkan diri dia dengan bentuk zat. Ya, sebab kita terlalu terbatas nak nampak Allah. Bayangkan seekor semut yang kecil dia duduk kat sini. Ya. Dia boleh nampak tak adik yang ramai kat depan ni? Tak nampak sebab apa? Sebab dia kecil kan? Kita, makhluk yang kecil ni duduk kat atas muka bumi ni. Kita boleh nampak tak muka bumi ni dengan mata kasar? Tak nampak sebab kita kecil. Kita maha kecil. Bagaimana nak nampak Allah yang maha besar? Jadi dek, Allah tahu keterbatasan kita, kelemahan kita nak nampak diri dia, zat dia yang maha besar itu memang tak akan mampu. Maka dia memperkenalkan diri dia dalam bentuk Al-Asma'ul Husna. Apa itu Al-Asma'ul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Allah bagi tahu diri dia dalam bentuk sifat dia, nama dia. Dia itu Maha Adil. Kalau kita ambil masa orang, Allah ambil masa kita. Kalau kita ambil barang orang, Allah ambil barang kita. Ya? Kalau kita tak ikut cakap Allah, Allah campakkan kita kepada balasan, sama ada dunia ataupun di akhirat nanti. Itu sifat adil. Ya? Kalau kita ngumpat orang, kita kata dekat orang, mungkin nanti orang pula ngumpat ataupun kata dekat kita. Allah itu Maha Adil. Ya? Adik-adik yang kak muliakan, bila Allah kenalkan diri dia kepada kita dalam bentuk sifat, dalam bentuk nama, ya, cara kita nak berinteraksi dengan Allah,
supaya Allah tu dekat dengan kita, supaya kita dapat rasa Allah tu cinta hati kita yang paling utama, supaya benda lain tu semula hanyalah sandaran semata-mata, supaya kita tak buat apa yang Allah larang kita buat, ya. Kita kena banyak sebut nama Allah setiap hari. Kata Allah dalam Al-Quran, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha." Allah ada nama-nama yang baik, maka serulah Allah dengan nama-nama yang baik itu. Kalau adik risau, exam adik dah dekat, banyak lagi tak study, ya, adik kena usaha yang terbaik, tapi jangan lupa adik kena seru kepada Ya Hadi Ya Nur, Ya Hadi Ya Nur. Wahai yang memberi petunjuk, wahai yang memberi cahaya. Hanya Allah yang mampu memberi kita faham. Ya Hakim, Ya Hakim. Kalau mampu 1000 kali sebut, 1000 kalilah dia sebut. Sebab sebelum ni kan, kita kebanyakannya tak balance. Maka doktor semua tahu kan akibat kalau kita makan tak balance, apa jadi kat badan kita. Ya, kalau kita tak nak ambil sayur, tak nak ambil air masak, nak ambil nasi semata-mata, apa jadi kat badan kita? Sembelit, ya, tak best. Nanti keluar ulcer dan sebagainya, tak cukup air masak. Jerawat pun boleh keluar sebab tak cukup air masak, ya. Maksudnya kalau hidup kita ni tak ambil yang seimbang, maka dia akan tak jadi. Dia akan jadi rosak mana-mana. Begitu juga usaha kita sebagai manusia, kalau kita ambil bahagian usaha saja, tapi pergantungan itu tak ada kepada Allah, kita tak sebut pun nama Allah, tak seru pun nama Allah, maka sebab itulah adik rasa adik study dah teruk-teruk, tapi jiwa kosong. Jiwa tak ada tempat nak bergantung harap. Rasa ilmu tu tak bagi kesan untuk bagi akhlak adik jadi baik, ya. Mak ayah kita kan nampak selalu bertengkar, ya. Maka doakan, seru nama Allah, Ya Wadud, yang mempertahankan kasih sayang, ya. Ya Jami', yang menyatukan hati-hati. Kalau dengan kawan adik ada masalah, kawan suka ngumpat, kawan suka sebarkan aib, maka ngadu kepada Allah yang menjaga aib kita, ya. Kalau adik rasa tak kreatif ni, nak buat kerja sekolah, nak buat apa ni, kerja sekolah pula, ya, ni adik Sakinah lah, ya, ataupun nak buat tugasan assignment ni, ya, tak kreatif, minta kepada Ya Badi', Ya Badi' yang maha kreatif, yang maha memberi jalan keluar, yang maha memberi pelbagai alternatif. Rugi hidup kita ni kalau tak ngadu, tak sebut pada Allah. Sedangkan Allah sendiri jamin dalam Quran, ya, walillahil asma'ul husna. Allah ada nama-nama yang baik, maka serulah Allah dengan nama-nama itu. Ini tips penting. Macam mana nak jadikan Allah itu cinta hati kita, kena banyak sebut nama dia. Okey, teruskan. Memahami jodoh, ya. Antara jodoh ini tetap ke berubah? Agaknya tetap ke berubah jodoh ni? Tetap ke berubah? Tetap ke berubah? Berubah? Tetap? Berubah? Tetap? Pening? Okay. Adik akak mulakan. Akak dengan Dr. Syam, kami dah nikah, ya. Ada kenangan silam sehingga ke detik ini. Kami ada suami dalam hidup kami. Kita dua kan? Adik belum lagi. Maka jodoh kami itu daripada saat diijab kabulkan sehingga ke detik ini, itu adalah perkara yang tetap, mubrom. Sebab apa? Sebab dah pun berlaku. Masa silam kita dah pun berlaku, maka ia tetap. Tapi ya doktor, 3 minit lepas ni, pukul 12 malam ni, kita tak tahu. Mungkin adanya berlaku kematian. Mungkin adanya berlaku perceraian, na'udzubillah, ya. Maka mungkin jodoh kita dengan orang lain pula. Maka benda tu jadi, masa depan tu jadi sesuatu yang mu'allak, ya, berubah, tak pasti. Sekarang adik belum menikah, jadi jodoh adik adalah mubrom ke mu'allak? Mu'allak. Dia berubah-ubah mengikut bagaimana pemilihan adik, bagaimana persiapan diri adik. Dia